Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan proposal projek kami iaitu kajian faktor kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan peniaga kecil di Politeknik Muka. Penyelia bagi projek kami ialah Encik Sofian bin Saud dan saya Nur Afifah binti Ibrahim selaku Ketua Kumpulan. Dan saya Nur Ain Sazani binti Nasir. Saya Nur Nasya Eliana binti Jiman. Saya Nur Afifah binti Ibrahim akan membentangkan bab 1, pendahuluan. Keusahawanan digital ialah program yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menerusi MDEC yang telah dilancarkan pada 23 November 2015. Program keusahawanan digital ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan bertujuan untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital kepada usahawan mikro, desa dan belia untuk menjana pendapatan, memasarkan produk dan meningkatkan jualan. Inisiatif ini dilaksanakan melalui pembelajaran dan latihan kurikulum keusahawanan digital yang diterapkan di TVET dan IPT serta kursus pendek yang dilaksanakan di lokasi tertentu di seluruh negara. Penyataan masalah. Permasalahan yang dapat dilihat di sini adalah dari segi beberapa faktor iaitu kefahaman serta kemahiran di kalangan peniaga-peniaga kecil. Kefahaman adalah berdasarkan tentang bagaimana mereka memahami dengan lebih mendalam tentang penjualan dan pembayaran secara atas talian iaitu Boost e-wallet, Touch and Go e-wallet, Sarawak Pay, Grab Pay, Foodpanda dan sebagainya. Kemahiran pula dapat dilihat berdasarkan kehendak ekonomi yang semakin pesat. Kebanyakan pengurusan dalam perniagaan sekarang memerlukan pekerja yang berpengalaman dan juga mempunyai kemahiran dalam bidang IT. Kemahiran dalam penggunaan sebarang perisian amat penting terutama melibatkan perisian perakaunan. Objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan peniaga kecil dan pelajar yang berniaga di Politeknik Muka. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan di antara jantina terhadap kecenderungan keusahawanan dalam kalangan peniaga dan pelajar. Persoalan kajian. Apakah faktor kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan peniaga kecil dan pelajar yang berniaga di Politeknik Muka? Adakah terdapat perbezaan kecenderungan keusahawanan dalam kalangan peniaga dan pelajar berdasarkan faktor jantina? Skop kajian. Kajian ini dijalankan di kawasan Politeknik Muka, Sarawak sahaja. Ia melibatkan 25 responden. Kajian ini tertumpu kepada kefahaman serta kemahiran tentang keusahawanan digital. Kajian ini memfokuskan kepada peniaga-peniaga kecil yang berdaftar di bawah IKS. Seterusnya, saya Nur Nasya akan membentangkan tentang bab 2 iaitu kajian literature. Istilah usahawan dalam bahasa Inggeris ialah entrepreneur. Istilah entrepreneur berasal daripada bahasa Perancis entreprendre oleh Richard Cantillon 1755 yang bermaksud memikul suatu tugas, berperanan seperti seorang jeneral perang. Usahawan perlukan strategi untuk menang sama seperti dalam peperangan. Seterusnya, maksud usahawan mengikut kamus bahasa. Usahawan ialah individu atau kumpulan individu yang menubuhkan atau menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkan dari masa ke semasa demi kemakmuran masyarakat dan negara, iaitu pedagang, peniaga atau penjajah, pengusaha atau petani. Seterusnya, usahawan ialah tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor pengeluaran seperti mencari peluang perniagaan dan mengusahakan perniagaan yang akan membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Seterusnya, dapat memenuhi keperluan orang ramai, sedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan daya pengeluaran dan mengambil risiko yang telah dipertimbangkan. Usahawan adalah diperlukan untuk menggerakkan sumber-sumber ekonomi untuk mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam mengendalikan tugas ini, usahawan perlu menggabungkan semua faktor-faktor ekonomi, mengambil risiko, mencipta, mereka mencari peluang perniagaan dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan keuntungan
kepuasan diri dan kemakmuran masyarakat. Seterusnya, saya Nur Ain akan membentangkan bab 3. Pengenalan bab, kaedah kajian atau metodologi merupakan aspek penting dalam memastikan objektif serta matlamat kajian dapat dicapai seperti yang telah dirancangkan. Menurut Hornby 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas satu subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, instrumen kajian dan kaedah analisis data. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Penyediaan reka bentuk kajian dalam suatu penyelidikan adalah untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan penyelidikan Herlinger 1973. Reka bentuk kajian akan membimbing kaji ke arah mendapatkan maklumat dan data berhubung dengan tujuan kajian dijalankan. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk deskriptif, di mana reka bentuk kajian adalah berupa kajian tinjauan. Menurut Muhammad Najib 1999, kaedah tinjauan ini digunakan untuk mengambil satu data atau maklumat dalam satu masa tertentu saja, selalunya dengan set soal selidik. Manakala Besenhan 1998 berpendapat bahawa kajian tinjauan merupakan suatu kaedah penyelidikan yang dapat memperjelaskan keadaan semasa. Seterusnya adalah persempelan kajian. Populasi kajian ini melibatkan peniaga dan pelajar yang berniaga di dalam kawasan PMU. Seramai 25 responden yang dipilih sebagai sampel kajian berdasarkan jadual persempelan Ritchie and Morgan 1970. Sampel ini berkenaan dipilih kerana responden tersebut telah mengikuti kursus keusahawanan. Oleh itu, kaedah persempelan secara rawak telah digunakan di mana kaedah ini memberi peluang yang sama kepada semua peniaga dan pelajar yang berniaga dalam kawasan PMU untuk menjawab soalan kajian. Seterusnya adalah instrumen kajian. Dalam kajian ini, instrumen kajian adalah menggunakan kaedah tinjauan dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan maklumat yang ingin diperolehi. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah satu set soal selidik yang mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Jadual 1 menunjukkan taburan kandungan soal selidik. Bahagian A adalah latar belakang responden mempunyai 5 item. Bahagian B, faktor kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan pelajar kecil dan pelajar yang berniaga di PMU mempunyai 5 item. Dan bahagian C, perbezaan kecenderungan keusahawanan dalam kalangan peniaga dan pelajar berdasarkan faktor jantina dan mempunyai 5 item. Untuk bahagian B dan C, setiap item soal selidik menggunakan skala Likert 3 peringkat untuk melihat tahap persetujuan responden terhadap 10 item tersebut, bermula dari 1 sebagai setuju dan kepada 3 sebagai tidak setuju. Bagi setiap respons, skala pemeringkatan Likert ditunjukkan seperti dalam jadual 2 berikut. Jadual 2 skala pemeringkatan Likert. Skor 1 adalah setuju, 2 kurang setuju, 3 tidak setuju. Seterusnya adalah kaedah analisis data. Analisis data dilakukan bertujuan bagi mendapatkan hasil-hasil dan keputusan kajian untuk dijadikan maklumat yang berguna dan bermakna. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan peristian Statistical Package for Social Science (SPSS). Data-data yang telah diperolehi dan dikumpul daripada kajian ini adalah berbentuk kuantitatif. Dalam kajian ini, kaedah penganalisan data yang digunakan termasuklah skor kekerapan, peratusan dan min, iaitu analisis statistik deskriptif dan ujian T. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor kecenderungan keusahawanan digital dalam kalangan peniaga kecil di PMU mendorong mereka cenderung terhadap bidang keusahawanan. Selain itu, terdapat perubahan positif dari segi urusan jual beli dalam talian dan luar talian yang memudahkan peniaga dan pembeli untuk berurusan
Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh orang ramai pada masa hadapan. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.